Subhanallah, alhamdulillah. Kita masuk bab najasah, iaitu bab najis. Soalan yang pertama, hukum lendir keputihan. Hukum lendir keputihan. Apakah lendir keputihan yang biasa dikeluarkan wanita termasuk perkara najis? Subhanallah, buku kecil ini disusun oleh Syekh Nur Hidayat Muhammad, di antara tokoh fiqh, di antara pakar fiqh. Jadi Syekh Nur Hidayat Muhammad ini dia antara guru rujukan utama bagi ARG. Jadi jawapan ini bukan semata-mata jawapan beliau, tapi semuanya adalah merujuk kepada fiqh-fiqh yang muktabar, ulama-ulama muktabar. Dia ambil daripada pendapat ijma' ulama, ada pendapat muktamad daripada mazhab sekian-sekian. Jadi dia memudahkan orang awam, terus dia jawab. Dia ambil daripada rujukan-rujukan. Subhanallah. Jawapan benar bahawa lendir keputihan adalah perkara najis kerana ia keluar daripada wajina perempuan bahagian dalam. Ramai ulama mengkiaskan lendir keputihan dengan rutubatul faraj, lendir faraj. Rutubatul faraj adalah lendir atau air yang berwarna putih yang berkisar antara mazi dan keringat yang keluar daripada wajina bahagian dalam. Subhanallah, jadi orang perempuan ada 3 air. Pertama, air mani. Yang kedua, air mazi. Yang ketiga, air wadi. Jadi keputihan tu yang mana? Antara air mazi ataupun air wadi. Air mazi dia akan keluar bila terangsang, bila melihat sesuatu yang merangsang syahwatnya, tetapi tidak sampai ia mengeluarkan air mani. Yang kedua iaitu air wadi, yang mana air yang keluar selain daripada kerana syahwat. Mungkin sebab angkat barang, mungkin kerana penat, mungkin kerana stres. Kesimpulannya, apabila ada lendir yang keluar melalui bahagian alat kemaluan wanita, maka ia adalah najis. Apabila dihukumkan najis, maka jika solat, maka solatnya tidak sah kalau dia tak bersihkan dahulu. Dan penting untuk saya sebut kepada para muslimat sekalian, wanita-wanita, terutamanya ibu-ibu, tolong sampaikan kepada anak remaja anda, terutamanya wanita lah. Sebab apa? Kita perhatikan ramai yang tidak sedar akan perkara ni. Contoh, bila keluar outing, bila pergi shopping, bila pergi berjalan-jalan, mereka pakai seluar. Kadang tu mereka tak singgah dulu tandas, mereka terus pergi ke mana? Surau. Di surau tu terus ambil wuduk. Jadi kadang kita terfikir, bila dia bersihkan alat kemaluannya? Sebab kemungkinan besar itu ada. Bukan kemungkinan kecil, kemungkinan besar tu ada. Dia duduk dalam kereta ataupun dia dah berjalan ataupun mana-mana lah. Dan hampir kebanyakan wanita memang ada lendir ini yang keluar. Sama ada sebab terangsang ataupun yang lebih besar puncanya adalah sebab penat yang kita panggil keputihan, itulah ibu-ibu sekalian. Maka wajib antara penyelesaian untuk memudahkan wanita hari ini, ada yang pakai panty liner tu, ataupun kita panggil tuala kecil tu. Jadi bila pergi tandas, buka sahaja, tukar yang baru, boleh buat salat. Tetapi bersihkan juga bahagian alat kemaluan tu. Sebab apa? Mungkin kemungkinan besar ada lagi najis di situ. Jadi kita sebagai ibu-ibu, bahkan saya pernah ditegur oleh ibu saya sendiri bila tengok anak perempuan saya tak pergi tandas dulu. Jadi ibu ingatkan saya, kenapa tak suruh nama sekian-sekian pergi tandas dulu untuk bersihkan. Selepas daripada tu memang saya akan pesan, sebelum solat wajib pergi tandas dulu untuk bersihkan. Walaupun tak rasa nak buang air kecil, sebab bimbang ada najis yang keluar, iaitu keputihan. Kita bimbang dah solat 10 tahun, 20 tahun. Tetapi rupanya solat kita bila mati besok tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Tidak selesai masalah najis. Kenapa hidup kita tak tenang? Dah solat ustazah, rupanya solat tak sah, solat tak diterima oleh Allah. Ustazah, saya baru dengar hari ni, macam mana ni ustazah? Mohon taubat dengan Allah di atas kejahilan kita sebelum ini, dan cubalah untuk qada solat sekadar yang mampu. Sebab banyak keadaan juga sebab kita malas. Memang kita boleh rasa basah bahagian bawah tu, tapi sebab malas nak pergi bersih, malas leceh, kita terus je ambil wuduk, buat-buat rasa macam bersih. Sesungguhnya kita sedang menipu hati kita sendiri. Siapa yang menjaga kesucian dirinya untuk salat, Allah juga akan menyucikan dirinya. Allah juga akan menyucikan hatinya. InsyaAllah itulah sumber ketenangan kita yang sebenar. Masya Allah. Itu soalan yang pertama. Ada ni 124 soalan. Wah, macam mana tu kan?
Sampai tahajud pun tak habis lagi.